Maka alhamdulillah di saat-saat learning, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian, bertemu dengan Amor di malam ni. Dapat berjumpa dengan Amor di malam ni, iaitu tiap-tiap malam Sabtu. Pukul 8 lebih kurang, kata uzur apa kak, akan jumpalah dengan Amor di malam ni. Maka ibu-ibu, ayah-ayah, malam ni apa Amor nak cerita ni? Jadi malam ni Amor rasa penting sikit. Yang mana puak kita kena pakat dengar berlaku. Kerana sebelum Amor mati dan demo mati, benda ni kena ada dalam dada kita. Kena tahu setiap orang kata benda ni apa nak berlaku atas kita. Jadi malam ni Amor nak cerita. Yang pertama nak cerita kemuliaan kita. Kemuliaan seseorang ni duduk di mana. Keadaan kemuliaan seseorang ni macam mana kita hidup dunia. Yang keduanya Amor nak cerita malam ni panggil keadaan kita di hari mati. Keadaan kita hari kita meninggal dunia. Dan juga keadaan kita yang kita duduk dalam kubur lagi akan datang. Bila kita duduk di alam barzakh, macam manakah yang Nabi duk cerita. Yang mana hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mana mau baca saat ni. Ibu-ibu, ayah-ayah, perhati molek. Yang mana seminggu sekali kita dapat belajar, dapat jumpa dengan Amor. Malam lain tu jumpa dengan orang lain. Dengan ustaz lain, dengan babo lain. Malam ni alhamdulillah, malam ni Amor akan nak cerita sikit sebanyaklah kepada ibu-ibu, ayah-ayah. Kena ingat berlaku hak Amor royak ni, kena ingat. Amor pun royak learning ni sebelum Amor meninggal dunia. Semoga peninggalan Amor ni menjadi naf'at seterus lagi. Untuk generasi lagi ke datang ni, ingatlah. Kata Nabi dah cerita macam ni keadaan kita. Baik hari mati kita, baik kita duduk dalam kubur. Dua-dua ni penting dalam hidup kita sekali. Tak ada dah kita, bila sebut kata warning ni ke, habis. Kaku habis. Habis angin-angin ayat atau tak ada dah manusia. Dua perkara ni mesti kena menepuhi, kena jumpa. Tak hari ni esok, tak esok lusa, tak lusa bulan depan, tak bulan depan bulan esok lagi, tak tahun ni tahun depan. Maka akan jumpa dah dengan benda ni. Amor demo supaya nak lari tak boleh. Yang mana Tuhan buat jadi lumrah dah, semula jadi Tuhan buat. Tobi'i dah Tuhan buat ni. Semua ni kena pindah belakang, bukan sini tempat sudah dah. Sini bukan tempat sudah dah, pak cik-makcik weh. Ingat molek. Kita nak buat gapo kebaikan, buatlah dah hari ni. Kita nak makan gapo benda halal, makanlah hari ni. Kerana di hari ni panggil peluang terakhir dah bagi kita. Khususnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah hak tua dah. Hak tua dah hari ni ngok-ngak dah tahu rumah. Tak cakap dah sakit lutut dah, duk mengesok dah. Kita tak ada tu. Tak ada arti dah hidup dunia, tak ada dah. Ni tak ada dah nak ayat tu kehidupan kita. Sebab tu hari ni kita kena pakat dengar hak Amor nak royak ni. Mula-mula Amor nak ceritanya, Amor nak cerita gapo nama? Kemuliaan seseorang ni. Kemuliaan kita ni. Ya duk mana kemuliaan kita ni? Panggil kita, Amor, demo semua ni, sidang penonton duk ada ni. Yang duk ikuti dalam channel kita ni. Kemuliaan Amor demo ni duk kira mana Tuhan? Ni nak tahu buat kita. Nak tahu pada kita. Kalau kita tengok dalam Quran ni banyak sekali ayat-ayat yang duk cerita hak nyata sekali Tuhan royak kana. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang paling nyata sekali. Paling nyata sekali, terang sekali. Tuhan kata gini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan kamu itu di sisi Allah Ta'ala. Atqakum ialah ketakwaan kamu. Ni kita kecil dah lah. Tuhan royak sendiri dalam Quran kata kemuliaan kita ni duduk di ketakwaan kita. Duduk di takwa. Tak usah dia duk mengaku lah kata molek, kata comel, kata bagus ke apa pun.
tengok di sifat takwa tu ada ke tak. Kerana Tuhan ni dia ambil pengukur dia, tali eci dia, galah dia untuk nak ukurkan seseorang manusia hamba dia di dunia ni. Siapa dia ke hak molek sekali? Siapa dia hak molek sekali? Maka Tuhan royak selalu dah. Orang hak molek di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang bertakwa. Atqakum, iaitu siapa di kalangan kamu yang terlebih takwa. Kerana takwa ni ada belaka. Amba pun ada sikit sebanyak. Pocik moci, pocik pangus semua no ya tak ada belaka. Sudah penutung kita ada belaka takwa ni. Tapi berapa peratus? Berapa persen yang ada dalam diri kita masing-masing? Dia tak serupa belaka. Dia bertekak-tekak dia adanya lapisan-lapisan. Orang ni takwa sekadar ni, orang ni takwa sekadar ni, orang ni takwa sekadar ni. Tapi Tuhan royak kata atqakum, siapa di kalangan kamu yang terlebih takwa. Orang hak tinggi sekali. Kalau kita kata dia ni 90% takwa, lebih orang 70 lagi. Orang ni 70, ada 80, orang 80 lebih lagi. Ini Tuhan cerita kata takwa ni sebagai pengukuran. Tepat Tuhan ukurnya takwa, tak ada ukur lain tak. Sabit benda lain kita kena bimbing. Dia kata dia tu kaya lah, kaya. Duit isi guni, Tuhan tak kira lagi. Dia bukan dia kira di duit. Dia kata dia tu jangok sungguh dia tu. Tu. Tu waris-waris dia, terakun dia, titih baris dia ni, orang jangok, orang comel dalam dunia. Tuhan tak kira lagi comel pun. Orang ni bijak Allah. Rekod dia ni kok bila kata Allah. Orang ngiling kepala belakang, tak ada orang lawan. Tuhan tak kira lagi. Dia kira mana? Dia kiranya takwa. Apa takwa ni? Orang yang boleh, orang yang sanggup, orang yang boleh korbankan apa yang Allah Ta'ala perintah dengan ikhlas dan khusyuknya. Ni. Orang siapa kemuncak dia, takwa ni. Sebut kelimah takwa cukup. Ada belakang atas diri dia. Dengar warak, dengar berjuruh, dengar tak kecek banyak, dengar rajin wa amal, dengar tak ada mengopak ke orang, tak ada menyakiti orang, orang suka dengan dia pun suka dengan orang, dia suka tolong orang-orang susah. Orang pun kena pada dia, Allahu Akbar. Ni yang panggil orang takwa. Cukup, sebut ada takwa ni cukup. Kenapa? Orang takut ke Tuhan. Bila orang takut ke Tuhan, dia amati sangat-sangat. Dia sangat-sangat amati apa yang Allah Ta'ala perintah, apa yang Nabi kita perintah. Dia tengok habis. Hukum Islam, gapo gatik suruh dia, maka dia sempurnakan semua. Ini takwa. Bila orang ada takwa dalam diri, dia tak turun parik dah. Sebab tu dah nak ayat kata, para alim ulama, para orang dulu nak ayat kata, sebab tu dia sentiasa duduk dengan Tuhan semua. Duduk dengan Tuhan semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hati dia ingat Tuhan nak ayat kata. Baca Quran, berzikir, dia nak ayat kata. Selawat ke Nabi, tolong orang susah. Bila orang susah, dia menangis bersama, derita, kecewa hidup. Ini nak ayat kata orang takwa, cukup. Ini payah dah nak ayat, payah. Pasal takwa ni ada belaka. Ada belaka. Peringkat-peringkat nak ayat kata. Di peringkat ni, orang macam ni, di peringkat ni, macam ni. Tapi dia bukan terhak kepada orang-orang tertentu dah. Walau orang miskin, tapi takwa dia tinggi. Walau orang ni nak ayat kata dihina manusia, tapi takwa dia tinggi. Ini keadaan peribadi seseorang nak ayat kata. Peribadi seseorang nak ayat. Siapa yang dia boleh tunaikan apa perintah Allah Ta'ala dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan redha nak ayat kata. Sebab itulah kita hari ni kita carilah takwa ni. Tu takwa. Tu di antaranya ayat Quran. Banyak lagi. Kalau kita perhati buku takwa ni panggil sebagai anak koci juga. Anak koci kehidupan kita dunia.
anak kunci kehidupan kita di akhirat esok. Jadi takwa ni benda penting sekali lah, tak ada dah. Siapa dia ada takwa, kilah molek. Siapa molek takwa tu. Jangan buat sihir, jangan buat qasi no ayat takwa ni. Tu nak ayat kata. Nah, sebab ada ayat-ayat lain no ayat kata, sehingga Tuhan kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ni di antara ayat ni. Kalau Tuhan ada cerita dalam Quran sendiri ni. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa yang takwa kepada Allah. Ini siapa dia takut ke Tuhan. Yaj'al lahu makhraja. Nascaya Tuhan jadi bagi dia itu. Orang tu hak takwa tu. Makhraja, jalan lepas. Orang sia panggil, bahasa sia panggil tang op. Jalan keluar. Ada jalan keluar. Jadi tak setuk dia. Tu. Tak ada jeng dia. Jadi bila orang takwa ni Tuhan bui ke dia nya ada jalan lepas. Bila sutuk suka, adalah pertolongan Allah Ta'ala kepada dia. Ini orang takwa no ayat tu. Tu, siapa tangga tu no ayat tu. Kerana orang ni orang yang Allah Ta'ala sayang ke dia. Kerana takwa ni di sisi Allah Ta'ala. Kemuliaan seseorang di sisi Allah Ta'ala tu takwa. Apabila takwa, tak kena bercakap lah kita. Tak kena berkecek no ayat tu. Nak boleh takwa ni payah sekali. Nak boleh takwa ni. Ini di ayat ni Tuhan ada cerita ni. Lepas tu soal lagi Tuhan kata kena. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Allah tengok ni buku hidup dunia. Buku hidup dunia. Kerana kita hidup dunia ni tak lagi dah. Penuh dengan cabaran. Penuh dengan fitnah. Penuh dengan ujian Allah Ta'ala. Tuhan pun nak cerita dah. Kata sebelum pada kita nak mati ni Tuhan uji banyak. Kalau kita panggil mudah-mudah lah. Kita panggil mudah-mudah. Kita nak royak macam mudah nak napaknya. Kita duduk atas dunia ni sebab orang hiking tu. Sebab orang hiking tu. Tu masuk dalam hiking ni adalah tujuannya dia hujung nak ujaya tu. Nak lepas tu. Banyak mana manusia terjun tengah jalan lagi dah. Tak lepas. King tak lepas. King tak lepas. Nak ayat tu banyak mana. Hingga habis kerak klem. Tak ada siapa. Kadang ada dekat klem. Jatuh lagi. Ini sepatut dah. Ini nak ayat tu. Ujian Allah SWT. Sebagaimana Tuhan ada cerita ni. Di mana Tuhan kata. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap diri ini akan merasai dengan mati berlaku. Tapi Tuhan ayat dah. Sungguhlah mati depanmu. Tak ada lari buku mati ni. Tapi Tuhan kata, wa nabluukum bisyarri wal khair. Dan kami balakan kepada kamu dan kami bala akan kamu bisyarri wal khair, dengan rupa jahat dan rupa kebaikan. Belum nak mati ni Tuhan uji dulu. Tuhan bala dulu. Bala hak Tuhan bala kita tu ada kalanya bala merupakan kejahatan. Apa rupa bala kejahatan? Jadi rupa bala tu hak kita tak kena. Macam sesak. Tu macam miskin, macam sakit, macam hidup jadi susah. Susah cari rezeki, susah dalam rumah tangga, susah sakit sepanjang hidup. Orang lain gembira belakang kita tak ada gembira dak. Tak ada kecak dengan gembira dak kita. Sakit. Siapa mati nak ayat tu? Ini ujian Allah Ta'ala nak ayat tu. Tuhan uji. Belum kita nak mati, Tuhan uji dah. Ini ujian ni nak ayat tu susah sekali ni. Tu. Ujian ni payah sekali nak ayat. Tapi sini Tuhan ayat dah. Tuhan ayat dah. Orang takwa ni, Tuhan jadi jalan lepas. Ada jalan lepas panggil. Jalan tubik ada. Tak ada jadi apa ni, tak ada jadi sumak dak. Bila dah kita jadi bermasalah, Tuhan uji dah, maka Tuhan pun pelepah tu lah. Hak ni payah sekali ni ayat ni. Sebab tu kita kena sabar, sebab tu kita kena tahu, sebab tu kita kena belajar benda ni. Nak lari tak boleh, nak lari tak boleh. Setiap orang duduk atas dunia ni belum mati ni ada berlaku. Hamba ada.
Ambo uji Allah Ta'ala uji ke ambo ni banyak mana. Ambo tak cerita je, ambo tak ada royak je. Begitu juga ibu-ibu ayah-ayah kita. Nah, sedang menutung yang ada di mana saja. Begitulah dalam hidup kita nak ayat kata. Sudah menjadi lumrah, sudah menjadi tabiat dah. Tuhan buat begitu dah. Apa ni sunnatullah. Sunnatullah. Jalan yang Tuhan. Lagu tu dah kita kehidup di dunia sebelum nak pergi akhirat esok. Kerana apa? Kerana bila siapa ke syurga esok, tak ada dah benda ni. Tak ada dah. Tuhan wisa mewah-mewah dah. Tapi belum ni nak siapa ni, Allah Tuhan ujilah. Uji. Allah jatuh air mata, kita tengok orang derita hidup. Orang derita hidup ni nak tengok Allahu Akbar dunia. Orang Tuhan susah sakit ni kau cuba tengok. Duk gelepar dung di dalam ICU nak ayat. Oh, tambak kaki di kaki, tambak tangan nak ayat kata. Allah susahnya dia nak menyawa tak leh, nak kecek tak leh nak ayat kata. Dia tulah sakit lama mana dah, tak ada mati tapi kering nak ayat kata. Tulai rusuk yang serangin, kepala besar dah. Bining dah duk kerja, duk perak anak nak ayat kata. Pitih duit tak ada, erak dengan orang kampung duk bui hala sikit sebanyak, berah-berah nak ayat kata. Ini ujian Allah Ta'ala ni. Jadi kalau kita imej, kita lemah, takwa kita tak ada, memang kita jegeluh nak ayat kata. Jegeluh nak ayat. Banyak mana orang jegeluh. Banyak mana orang yang jegeluh di dalam kedosaan. Di dalam dosa banyak mana dalam maksiat. Bila Tuhan miskin, siapa dia curi. Siapa dia curi nak ayat kata. Tuhan kesihatan dia, Allah nyetai benda mabuk lah, benda mabuk. Sedangkan benda lain boleh makan tapi tak makan. Cuba tengok. Kalau Tuhan saat ni kesihatan. Kalau Tuhan sakit dulu tak ada temu dengan benda tu. Ini nak ayat kata, belum nak siapa ke akhirat. Iaitu alam yang kita nak pergi di rumah kita ni. Nak siapa ke rumah kita nak ayat kata tengah jalan ni, kat rebah bangun lah. Ni ibu-ibu ayah-ayah. Hari ni ibarat kata kita di tengah jalan. Masing-masing berjalan. Ambo jalan, demo pun jalan. Nak menuju ke rumah kita. Nak pergi ke syurga lagi ke datang. Sebab tu bila kita sapa ke rumah kita, dia seni. Tak ada dah. Semua hidung pun tak ada. Gigi busuk pun tak ada. Tu nak ayat kata. Uluran pun tak ada. Jantung pun tak ada. Darah tinggi pun tak ada. Kecing manis pun tak ada. Sumak otak pun tak ada, jantung pun tak ada, berlaku seni nak ayat kata. Dengan janguk, dengan bau sedap, dengan sehat, dengan kekal buat selama-lama. Ini nak ayat tu, nak letak sana. Tapi learning lah, uli dia tak tahulah. Rebah bangun. Hak kaya, cara kaya. Kerana tu ayat dah, ya uji ni dua. Bisyarri wal khair, dengan rupa kejahatan dan juga kebaikan. Hak baik tu Tuhan uji aku mana? Itu Tuhan kaya, sehat. Dia ni lah sekat COVID ni tak ada kena gapo lagi dia. Tak ada demis semua budak dia. Makan nasi lalu, tak ada lekat COVID, tak mari, tak lekat dengan dia. Tuhan uji dia. Lepas tu Tuhan uji pula nyo. Apa? Pitih lah. Duit dia banyak. Kebun dia beratus-ratus rai, beribu-ribu rai nak ayat tu. Tuhan ke dia. Ingat molek. Ujian Tuhan ni weh. Jangan berasa kata dak Tuhan nikmat. Memang nikmat tapi nikmat tu merupakan ujian Allah Taala. Kalau mu tak syukur dengan hal tu, mu akan terjun dalam neraka lah. Benda tu jadi badai besar kepada kita. Kenapa? Kerana Tuhan ayat siap dah. Orang beriman mu jangan duk lalaikan dirimu. Jangan mu duk lok siapa? Siapa dirimu tu lalai. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan menduk lok siapa dirimu tu lalai. Lalaimu sebab apa? Amwalukum. Oleh harta-harta kamu. Harta kamu lah membuatkan mu tu lalai dengan Tuhan. Tak ada nak semaya, tak ada nak berzikir, duk galik cara. Duk galik cara dengan kebun getah, dengan kebun kelapa dia, dengan kebun deria dia. Macam-macam harta yang Tuhan beri kita. Jangan galik. Ingat Tuhan uji kita. Bila orang bedah kita kena semaya. Walau tak semaya di balas sos sekali pun jangan tinggal. Semaya dah dalam pagar kita. Lepas semaya berzikirlah kita. Biasa supaya orang ramai-ramai. Walau Tuhan beri banyak harta sekalipun. Kalau menggalik dengan harta tu kayalah. Kayalah Tuhan beri banyak pitihmu. Allah mu ni gak berjalan tak beradu. Umur 7-80 ni macam orang muda lagi.
Macam orang muda lagi, ada lagi budak si pen ni, ada lagi. Ada lagi budak si pen ni, nak ayat kata. Nah, siapa bulu hidung pun berubah dah. Bulu ketiak pun berubah dah. Tak sedar lagi, gak habis dah lah, habis dah lah. Kena tu sebab duit pitih kita, kekayaan kita. Ingat molek. Ini amu nak rakyat ni. Amu nak sapa kepada ibu-ibu, bapa-bapa, sidang penonton sekalian. Khususnya pada diri amu sendiri. Ini nak rakyat. Rupa Tuhan uji ni dua-dua ni. Dua-dua ni. Tu. Lepas tu sebab tu kita naknya, apa Tuhan uji segala pun, kita kena reda. Tuhan rezeki kita. Kita kaya, buat gerbelah kekayaan kita tu. Buat khairat banyak. Orang nak makan, Tuhan tak larang makan lah. Kerana harta mu tu halal. Harta yang dapat dengan titik belah ni, tak ada gapo halal. Tak ada gapo makan lah. Nak beli daging makan 3 kilo sehari pun makan, tak ada salah. Tapi buatlah kebajikan. Ingat molek. Tuhan uji. Nak sampai sana ni rebah bangun sungguh nak ayat tu. Nah, orang hak kaya dia tak rasa kederitaan orang miskin. Tu. Orang hak kaya-kaya dia tak rasa kata orang miskin nak boleh makan sesuap nasi ni. Nak makan tepung sebuku ni nak ayat kata Allah susahnya dia. Kadang-kadang dia cari sampai gelap. Anak 2-3 orang Allahu Akbar kelik gelap, hujan-hujan dekat ceruk. Basah gelosong, ketak gok. Apa tu? Cari rezeki demi nak perak anak bini nak ayat tu. Susahnya. Hak kaya ni kat Allahu Akbar. Ayat habis tu kena ingat. Sebab tu Tuhan fardukan zakat kepada orang kaya. Sebab tu Tuhan fardukan zakat. Bila mu kaya aku beridak, ingat molek lah. Ingat hati orang susah tu. Keluar hati lah zakat tu. Sedekah hati lah, jangan dia sayang lah. Kerana mu boleh puluh-puluh ribu sehari. Tak boleh kan mu nak wipak 500. Dia tu 50 kok, dia ni 50 kok, dia tu 100. Orang susah nak ya. Tolong beli hati go berahwi ke demo. 5 kilo, hujan-hujan ni nak ajak kata, Allah tolonglah. Kerana umat masih banyak lagi dalam hidup derita nak ajak. Dalam kederitaan banyak sekali ibu-ibu, ayah-ayah. Sebab tu kita kena ingat sekali. Sebab tu pengajian ni panggil satu perkara yang Allah Ta'ala wajib kita kena mengaji. Pasal ni. Mengaji ni tangga kita nak tahu segala-galanya. Tidak kita tak tahu. Al-Quran dok cerita gapo tak tahu. Nabi dok royak gapo tak, kerana kita tak ada belakang. Dengan Nabi pun tak ada. Jauh pula tu bukan tak ada saja, jauh. Sengai kita dengan Rasulullah jauh. Sengai kita dengan ajaran Tuhan, dengan ajaran Islam jauh kita. Sebab tu kalau tak belajar di hari ni habis. Tak dengar YouTube. Orang duk mengajar, orang duk ceramah, orang duk mengajar gapo saja. Di hari ni ayat tu. Tak ada jalan. Kalau tahu duduk ayat tu gelak gelemak dalam hidup kita. Hidup dalam rabo-rabo, hidup dalam metak, panggil metak. Tak nampak, gelak apa malam dah. Hani nak ayat tu ibu-ibu, ayah-ayah besar sekali. Hani kemuliaan manusia ni. Kemuliaan manusia. Siapa tu ayat gitu tu? Dua kebanggaan yang Allah Ta'ala beri kepada orang takwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tu so. Karena kita ni nak ayat tu kena uji ambo kena, demo kena. Lepas tu nak cari jalan lepas nak buat lagu mana. Nak ke penahan ni lagu mana. Nak selesai masalah ni lagu mana. Maka orang takwa ni Tuhan wi ada jalan lepas. Tuhan wi ada jalan lepas nak ayat tu. Ni ambil kurang biasa, luar biasa panggil. Pula Tuhan kata kena wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Ni yang kedua. Sekiranya kalau mu takwa menjangi bimbang buku rezeki nak ayat tu. Walaupun miskin sekalipun mu tekaklah ketakwaan kamu. Mu carilah takwa seboleh-bolehnya. Seboleh-bolehnya mu kena cari takwa. Tu. Kena cari takwa ni boleh. Tu. Geno kan Tuhan jamin dah wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Tuhan akan beri rezeki kepada orang takwa ni min haitsu la yahtasib, dengan sekira-kira dia tak sedar, tak khabar, tak tahu mari ke mana rezeki Allah Ta'ala. Khabar-khabar boleh, nak makan boleh, nak guna boleh. Ni nak ayat Tuhan beri, Tuhan royak dah siap-siap dah. Tapi nak takwa lah, nak takwa. Bila takwa dah dua perkara ni Tuhan akan beri kita. Ni di antara
Di antara apa? Di antara yang Tuhan dok cerita benda yang hasil dengan sebab takwa kita. Di ayat yang ketiga pula Tuhan kata, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau bahawa ahli kampung, ahlal qura, ahli kampung lah. Kita duduk kampung, ke ramai lah kampung kita. Itu ahli kampung. Amanu wattaqau. Tuhan kata kalau puak-puak kampung semua tu beriman kepada aku, sebenar-benar beriman, wattaqau, dan bertakwa. Berimi kepada Ta'ala, Islam, berimi, takwa. Tu. Tuhan kata kena, la fatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ard. Nascaya aku nak buka di atas mereka itu keberkatan. Barakat, yakni bibir apa keberkatan? Banyak keberkatan. Keberkatan dari mana? Minas sama'i wal ard, yang turun daripada langit dan keluar daripada bumi. Ini keberkatan terroyak dah. Ini nak ayat Tuhan ni baik sekali. Naknya kita beriman kepada dia dan bertakwa kepada dia. Bila bertakwa lagu tu Tuhan akan buat turun. Buat turun keberkatan daripada langit dan juga daripada bumi. Ini bukan biasa nak ayat kata. Jadi Tuhan kenalah buku takwa ni. Allah, tu tengok guys, Tok Khotik ni. Hari Jumaat ke Allah, orang tekak ni yak sergah. Ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan bahawa kita mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah. Tengok Tok Khotik tiap-tiap minggu, tapi jadi kalih dah kita. Dah bunyi ittaqullah, lek belakang ni jenera dah. Jenera dah. Nak ya tu. Hok belakang benar ni duk bawa. Tak ada hari Jumaat, duk bawa. Tok Khotik ni kat Allah, ittaqullah, hang kata perong duk sarah. Dia lek belakang ni baru duk bari. Duk bari. Hok ni duk bari kerja dia. Hok ni duk bari tetai motong dia, menoreh dia. Kerak gua berapa lah ni, tak ada jalan dah, hujan-hujan banjir ni, boh ni tak ada jalan dah. Dia mau tak apalah, kelapa masuk mata boleh kerak. Tengok. Ni nak ayat tu. Sebab tu kita bila Tok Khotik baca ketubah, kita kena dia. Tu, kena dia. Wa ansitu la'allakum turhamun. Kita kena pakai dia, perhati. Mudah-mudahan kita dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Patut Khotik pun jangan panjang sangatlah. Allah, Tok Khotik berkadang-kadang dekat-dekat sejam ni baca ketubah. Sampai jenera habis orang. Ni tak reti juga Tok Khotik pun ayat ada. Tok Khotik ni panjang apa? Sederhana je. Boleh 10 minit ke 15 minit, 12 minit ke sudah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Tu jadi pandok je. Kana orang kerja orang gapo nak ayat tu. Baru orang tak perik ni kat Allah duk lepi nak ayat tu. Tu. Apa ni tak boleh panjang. Nabi boleh ayat dah. Duk baca Zangi nak tahu tapi tak ada berubah buat kita. Tak itu. Dalam Zangi tu, wa yakhsural khutubal jumu'iyah. Nabi baca ketubah pandak. Tu. Wa yutilus salah. Nabi tu dia panjang ke semaya dan dia pandakkan ketubah. Kita panjang ke ketubah, pandaklah semaya. Baca ayat Al-Hazin je kita. Allahu Akbar. Tak ada sub Fatihah demo. Ayat tu. Selisih tengah jalan. Ini kita nak ayat. Ini ibu-ibu ayah-ayah di hari ini kita kena sedar. Ini kemuliaan kita nak ayat kata. Hidup di dunia ni lagu ni dah nak sampai sana. Tu. Itu orang panggil di antara kemuliaan. Tu. Satu kali orang ada tanya Nabi kita. Ada satu kali orang tanya Nabi kita. Tu. Ada orang tanya Nabi kita.
Ya Rasulullah, sebab apa kah orang banyak sebab gapo boleh orang ni banyak masuk neraka ya Rasulullah? Orang tanya sebab apa ya Rasulullah? Nabi pun jawablah. Nabi kata sebab mulut dan juga kemaluan. Al-famu wal faraj. Nabi kata. Orang yang masuk neraka ni kebanyakan Nabi kata sebab mulut dan sebab kemaluan. Ni so kita kena ingat ni. Pas orang pun kan ni kita tengok ni. Dah. Sebab mulut sangat. Allah, pokpek. Jadi orang murid, orang duk marah sangat tu pasal mulut dia. Tak patah datuk tu. Kena lepas sekali baru tahu. Allah beri beroyak kat orang. Kan sebab mulut no ayat tu. Ataupun mengopak. Allah mengopak sukalah kecek hak orang kat Allah. Nampak manis pun kecolek dah. Seorang kecolek wapau ringi tu. Berehi nampak. Lepas aku mung pula no ayat tu. Duk bari tetek orang. Mengilah kelak betapa no ayat tu. Kecek hak orang. Hamu ku mulut tu. Mulut ni bahaya sekali. Sebab tu kata kena, ikan puyu ni dia mati kerana mulut. Ikan puyu ni dia mati kerana mulut. Tu. Itu nak royak kata. Yang keduanya wal faraj. Sebab apa? Sebab kemaluan. Manusia ni banyak sekali. Sebab kemaluan ni nak royak kata. Sini kita kata orang Tino ni, al faraj ni orang Tino. Kalau orang jatuh zakar. Kemaluan orang jatuh panggil zakar. Tapi ni sini faraj. Jadi kita tengoknya, di antaranya orang Tino mudah makan kecek orang. Mudah tipu daya orang nak ajak makan, tipu daya orang star ya. Dia mau karung star, tak ada apa dah. Gendong dia berat, tidur berat takut dah. Punah tubuh dah nak ajak tu. Ni mudah nak ajak tu. Kau tengok hari ni lah. Hak mau royak ni tengok hari ni nak ajak. Lagu mana? Hak Nabi duk royak dalam hadis dia ni. Ada orang tanya pula, ya Rasulullah, sebab apa boleh orang tu masuk syurga banyak? Sebab gapo orang masuk syurga banyak? Nabi pun ayatlah. Taqwallah wa husnul khuluq. Nabi kata taqwallah, iaitu orang banyak takwa kepada Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, orang ni masuk syurga. Yang keduanya wa husnul khuluq. Gapo tu? Comel pe perangai dia. Akhlak dia melia. Akhlak melia Nabi kata. Akhlak ni besar sekali. Akhlak melia ni besar sekali. Kita gamak kau tak ada gapo akhlak dah. Akhlak ni nak ayat tu besar sekali nak ayat. Sampai hari ni nak ayat Nabi royaknya masuk syurga. Kebanyakan manusia masuk syurga ni satu takwa, yang keduanya akhlak melia. Apa kita tengoklah deh akhlak melia ni. Cuba tengok orang ni tak ada akhlak, Allahu Akbar. Kalau Tino pula bawa orang ramai jatuh ramai mula kecek derah lalulah. Allah melahung kecek. Nawi orang pakat tengok ke dia belaka. Kata makalahnya jangok. Lecu nak titik. Bulu mata ni berak. Dan maskara nak ayat tu. Lek bawah tu biru muda. Hijau muda. Allah nak kelip pun tak ada arah nak ayat tu. Allah sukalah. Pak ada mah tu gak bakar tu gak gelai lagi. Jari tu penuh. Cicing saja. Cicing mah. Ni jalan juga nak ayat. Ni ayat. Tu. Lepas tu kecek kasar, kecek derang orang. Ni yang panggil tak ada akhlak. Tak ada akhlak. Orang akhlak molek ni orang malu. Dia tak sukalah tunjuk ke orang. Pakai pun buruk-buruk, dia tak ada nak nunjuk dia. Kakak mah banyak, ada 2-3 kopi. Tapi dia pakai susu-susu yang nak ayat tu. Gimah wari-wari dia, pak nasabah dia. Pak orang ramai tak ada nunjuk dia. Tu orang panggil orang akhlak molek. Kecek pun nak ayat tu. Beralu tak ada, dia mahan jukah orang tak ada. Ni akhlak. Akhlak ni besar kali. Sebab tu orang dia tak ada akhlak, habis. Punah habis. Tak ada sifat malu. Lebih bagi orang Tino. Orang Tino dia tak ada akhlak, dia tak ada malu. Dia tak ada malu. Allahu Akbar. Dia bahan belakang lah. Ikut jatuh lalu. Kelitah perau. Mulut dia cerai ikut. Tu. Dengar saya sore je nak. Ni abang orang tak ada akhlak. Tak ada moral bunuh. Ni kena jaga moral kita. Besar sekali. Wa husnul khuluq. Sebab ni kemuliaan akhlak ni besar sekali. Di antara
Yang Allah Ta'ala duk cerita kemuliaan seseorang ni duduk di takwa. Banyak di antara ayat lagi yang mana kita duk dengar semua-semua dalam surah Al-Baqarah ke. Ayat puasa tu. Ayat puasa tu saya kata kena. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini di antara. Ni tu hendak cerita buku puasa. Takut dengan takwa juga puasa ni pun. Karena puasa ni ibadat yang kita kena lawan dengan lapar. Pas nafsu kita dia tak masuk dengan benda tu. Nafsu ni nak ayat tu yang nak senin, nak sedap. Nak hak mudah. Bila puasa ni Allah nak sampai gelak ni gak mikir 3-4 kali. Sebab tu orang tak puasa lama. Sebab tu bulan puasa je makan tengah hari. Ni payah nak ayat tu. Tapi Tuhan ada ayat dalam Quran ni. Di akhir ayat dia tu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Dengan Tuhan fardu puasa ke atas dia tu, Tuhan royak di akhir ayatnya, bila aku fardu puasa di atasmu tu, mudah-mudahan kamu tu takut kat aku. Mudah-mudahan kamu ni takwa kepada aku. Jana? Yang ni boleh turut, boleh buat, boleh junjung perintah aku ni. Mana? Dengan bahawa mung ni boleh puasa bila aku suruh puasa dah. Bila aku suruh mu puasa, mu bolehlah puasa. Mu tak lawan aku, janganlah tak puasa. Siapa dia tak puasa, lawan aku tu tak ada takwa lah. Bila kita takwa, makna kita boleh ikut perintah Allah Ta'ala. Jadi puasa ni sangat-sangat nak kepada takwa. Sangat-sangat nak kepada takwa. Tengok Tuhan kecek. Buku puasa ada takwa. Kenapa? Kerana orang tak takwa dia tak puasa. Kamu yakin tak puasa. Kita perhati tengok ni. Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan dekat atas kamu itu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bagaimana aku fardu juga umat-umat masa dulu. Orang-orang yang terdulu daripada kamu. Orang dulu berpuasa macam kamu juga. Bukan mu saja, Tuhan kata. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu dapat ikut perintah Allah Ta'ala. Junjung perintah Allah Ta'ala. Jangan kamu tak junjung perintah Allah Ta'ala. Tengok Tuhan ayat. Takwa. Sebab tu dah puasa ni nak orang takwa. Orang puasa ni orang sujud dah. Kalau orang yang puasa ni. Pada hari nak nipu boleh puasa. Semua orang dah alih cuh. Tapi dia nak tahu rumah dia. Lek pagi tu dia behar dah Maggi. Dia makan dah Maggi, makan dah caya, makan dah panggil apa? Maggi sedap tu. Tu. Dia nak tahu. Dia komo-komo bu gigi dia tahu dah. Kenyai dah 3 buku. Telur 3 butir. Tengok. Dia nak tahu tahu. Tapi dia tak tipu juga. Walaupun dia boleh tipu puasa, tapi dia tak tipu juga. Dia puasa kerana Allah Ta'ala. Ni orang kemoncok takwa. Orang ada puasa dengan lillahi ta'ala, junjung perintah Allah, orang ni nak ayat susu ayat. Kerana puasa ni lapar lapar. Lapar, kerokok lah. Orang biasa makan tengah hari. Nak ayat kata. Tapi dia sanggup juga. Kerana junjung perintah ta'ala. Ni nak takwa. Sebab tu takwa ni tinggi sekali. Apalagi takwa lah dapat meninggikan seseorang hamba Allah Ta'ala di muka bumi ni. Sebelum nak menuju ke alam akhirat lagi ke datang. Ini panggil kemuliaan seseorang dan ketakwaan seseorang ni dapat melionya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat kata. Baik, kita mari tengok 2 hadis kita ni. Yang mana keadaan hari kita mati, hari kita meninggal dunia lagu mana. Hak Nabi duk royak dalam hadis dia. Hadis yang pertama berkenaannya diriwayat oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Dia katakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, dia bersabda. Dia katakan, Nabi kata, iza wudi'atil janazatu wahtumilaha ar-rijalu ala a'nakihim. Iza wudi'at, apabila diletak. Iza wudi'atil janazatu, apabila diletakkan akan jenazah. Apa jenazah ni? Mayat ada tak mengusung tu.
Mayat dah mengusung. Orang ambil mayat letak tah mengusung. Tu wahtu milahar rijalu, dan akaklah dan menanggunglah jenazah tu oleh orang-orang pengusung, 4 orang jatuh 4 orang tu. Akak tak tah ala a'naqihim, di atas bahu, di atas tekak-tekak mereka, di atas bahu lah. Akik 4 orang Nabi kata. Bila hari kita mati, Nabi kata, bila orang ambil mayat boh di dalam pengusung tu, orang pengusung pun akak letak di atas bahu 4 orang tu. Fa in kanat salihatun, maka jika adalah jenazah saat ni tu salihatun, orang molek, orang soleh, orang beri agama, orang ikut junjung perintah Allah Ta'ala, orang sanggup patai larang Tuhan, sanggup beradu patai larang Tuhan. Qalat, berkatalah, yakni jenazah tu, yakni roh yang bersama dengan jenazah tu. Kerana roh kita, winjan kita ni, hari orang usung tubik ke rumah kita ni, roh sekali. Roh sekali dengan orang mengusung. Tu. Jenazah kita, roh yang bersama dengan jenazah ni kata kena. Qaddimuni. Tu. Jadi, jenazah ataupun roh yang sekali dengan jenazah dengan orang mengusung, 4 orang saat ni tu, dia pikul nak pergi kubur tu, nak pergi kamu kita kubur tu, dia pun kata di tengah-tengah jalan tu sekali, tengah sekali duduk berjalan siapa tu. Orang yang berderu di belakang tu, dia kata kena, qaddimuni, derah, cepat, laju. Tu bahasa Melayu kita gitulah. Bahasa kampung, nak mudah. Nah, nak pocik ni pehal sungguh. Ni hari orang mati ni. Pia mati, kita lah. Kalau ambo mati, ambo. Kalau demo. Tu. Hak duk dengar malam ni ayat tu. Hak tak dengar pun dia maki dah, tak ada kira lah. Ni ambo nak royaknya keadaan hari kita mati. Ni Nabi dak royaknya. Roh kita bersama dengan orang ngusung 4 orang saat itu, dia kata kepada 4 orang ngusung tu. Gana? Dia suruh cepat. Jika kalau orang tu orang molek, si mati tu orang molek, orang selalu ke masjid, orang selalu ke surah, orang selalunya ibadat, orang yang selalunya buat amal-amal yang soleh, maka hari mati tu dia kata kepada orang ngusung 4 orang tu, tidak, qaddimuni, derahlah, bawa aku derah, cepat. Tu qaddimuni maksudnya suruh dia bawa dia pergi kubur cepat. Kena dia nak masuk kubur dah, dia cepat masuk kubur. Dia tahu dah kata alam barzakh duk menunggu dia dan nikmat-nikmat yang ada di alam barzakh. Ni ibu-ibu, ayah-ayah nak ajak pocik-pocik. Ingat molek hari kita mati ni. Ni ambo royak ni bukan hari ni. Keadaan kita. Hari ni tak mati lagi, ambo pun lega-lega tak mati lagi ni. Hari ambo mati macam ni lah nak ajak kata. Macam ni nak ajak. Nabi royak macam ni. Bila orang usung akak tak sekak ni kat nyok tubik kau layah tak kita nak pergi kubur tu kak, gitu dah. Gi sah kita nyok. Hari tu ambo winjan ambo roh tak ni badan tu dah musung tu dah, jenazah tu dah. Tapi winjan ambo roh ambo ni hak malaikat cabut ni. Tak ada siapa dia nampak, tapi tak ada dengar suara tu. Tak ada dengar dak. Tak ada dengar. Tu Nabi dak royak, tak ada dengar dak. Dia dak kecek, dia dak kata, tapi suara derah Nabi kata. Suara tu derah. Kalau boleh dengar terkejut dah orang ngusung tu, lari perak takut. Tutup email tu kotik le belakang perak takut mana nak cari suku. Duk dapur duku mana, le keladi mana nusuk noyak tu. Tu noyak kata Allahu Akbar. Ni Nabi dak royak keadaan kita hari kita mati. Bukan bahari ni, bukan bahari. Bukan hak orang lain, hak kita sendiri. Amba royak ni hak amba. Tu amba tu royak hak demo pun macam ni lah. Hak demo pun macam ni lah. Tak ada kira siapa dia. Tok guru ke? Tok email ke? Tok khotik, tok bela ke? Obotor ke? Nayuk obotor ke? Tak ada kira. Mung pucang tak pucang ke? Lagu ning lah hari mati. Kalau mung orang molek, tak sah bosan. Roh kita, winjan kita saat itu, dia kata kepada orang itu. Derah. Tapi tak dengar nyok. Siapa kubur nak tu. Ni keadaan Nabi dia royak. Allahu Akbar. Wa in kanat
Wa in kanat ghairu salihatin, dan jika orang hak mati tu, jenazah tu ghairu salihatin, dia bukan orang soleh dak. Berarti orang ni orang toleh. Jadi orang tak molek lah. Duduk atas dunia kau tak ada padu mana buku sejik, buku balasah, buku ngaji, tak tahu. Orang mengajar hari gapo sejik tak tahu dia. Dia duduk dekat sehar 24 jam. Tidur-tidur je dengan orang tu lah, dengan sadak tu lah. Dengan bajak puting tu lah, nak ayat tu. Tak madu mana orang ni. Kalau dia tak ada, bajikan dia tak cukup. Tak pernah buat khairat sejik pun tak. Orang ada gaduh buat suami sejik, dia berat takor gitu. Hari raya tak ada arah, star je bergaduh hari raya tu. Kelik tu kau, saling tu kau, berat takor dah. Orang macam ni, bila dia mati esok, ibu-ibu dengar lah. Ni mocik-mocik nak ayat tu. Nak tak nak, kena nak. Pesaning Nabi royak. Bukan benda ni kena ikut kita, kena turut kita tak. Kita kena turut dia. Ni hak Tuhan, Nabi dia royak, hak Allah Ta'ala. Tu. Lagu mana dia katanya? Qalat. Dia kata jenazah tu kata ruh. Kita sama dengan jenazah dia kata kena. Ya wailaha aina tazhabuna biha. Ya wailaha aina tazhabuna biha. Hei celaka, mana awak pergi mana? Sederah-derah suara. Dia duk supah kepada orang ngusung, pak orang duk usung dia nak pergi tok dalam kubur. Nak pergi kamuh nak pergi kamuh mayat dia, jasad dia dalam kubur. Dia tak segi. Ni nak ayat tu. Ni hari kita mati ni. Hari kita mati panah-panah. Bila orang mani siap, bila orang kapal siap, orang tak dah ngusung, orang usung tubik, maka berlakulah benda ni. Tak kira amba ke demo, tak ada kira. Demo pekat gapo tak ada kira. Demo duit banyak pada amba, tak kira. Demo ada kereta besar, tak ada kira. Rumah besar habis 4-15 juta, tak kira. Ni nak ayat tu, ni hak kita dapat pada hari kita mati. Ni nak ayat wi faham buat kita. God ning wi. Kalau mu kenal God ning mu ingat molek lah. Kalau mu ada pitih banyak, mu buat wi banyak. Mu tak jadi kecewa, mu tak jadi rusing, tak jadi kena takut dak benda ni. Tu. Orang hak tak molek ni, bila dia mati, bila orang usung dia tak segi. Sebab tu dia duk supah ke orang pak orang ngusung. Ya wailaha aina tazhabuna biha. Hei celaka, mun wagi mana aku ni? Mun wagi mana? Aina tazhabuna biha. Mun wagi mana jenazah pun wagi mana ni? Nak pergi kubur lah. Nak pergi kamu kubur tu. Dia tak segi. Nak royak kata Nabi dia royak dia tak segi. Sebab tu dia supah. Dengar tak? Tak. Mujur Tuhan tak boleh dengar. Kalau Tuhan boleh dengar ke Allahu Akbar. Tapi molek juga kalau boleh dengar lama sekali. Penuhlah sejik tu dia rasa. Kalau dengar lama sekali deh. Allahu Akbar. Hari nak usung gitu gak dengar. Hei celaka, mau gimana? Tu bakal dengar belaka tu gak dia rasa. Penuhlah sejik tu hari raya lah. Ni gak Allahu Akbar. Sejik ni ada 8 orang je, 10 orang je terik nak ayat tu. Tak ada. Tok Bila tu nak cabut dah halkul ban ayat tu. Tak mari nak ayat. Pasal kita tak erti benda ni. Pasal tak tahu. Tapi tak pergi sejik tak apa lagi, semaya. Semaya. Munduk mana semaya lah. Munduk dangar semaya, dangar. Kalau duduk di rumah kita semaya sejik. Kalau duduk tempat kerja kita semaya tempat kerja, tak ada kira. Kita kerja pejabat, masa pejabat, semaya ada pejabat. Jadah kena ada tempat ti tangan kita. Tempat kita kerja tu kena ada pejabat kita. Kalau pejabat pun pejabat. Tak ada kira lah mana tu, kita kena ada ruang untuk tempat kita semaya nak ayat tu. Walau sepik secara mana sekalipun, kita sipir sejadah kita. Tu nak ayat kata, tu orang Islam sungguh. Tu nak dapat ketakwaan sungguh. Kena jaga. Maka Nabi kata pula, yasma'u sautaha kullu syai'in. Dengarlah akan suara jenazah, suara winjan kat ni tu. Kullu syai'in oleh tiap-tiap suatu. Dengar belakang benda lain. Kalau ada kera tepi jalan, ada hayat tepi jalan, ada lembu tepi jalan, tak kira lah kita orang lalu mayat nak pergi kubur tu. Nabi kata dengar belakang. Illal insan. Malaikat Nabi kata manusia tak dengar. Ni hadis Bukhari, hadis Muslim ni. Ni nak ayat kata.
Nah, tu. Malaikat manusia hok tak dengar. Tuhan katuk telinga manusia tak wi dengar. Usung pergi kubur tak ada dengar. Nyak. Tak ada punya kecek. Usung pakat turut lek belakang hatta jenazah kubur. Dah hatta mayat sampai kubur senyap ya. Oh kalau dengar. Ya dua saat ni ya. Orang mati ni dua tu ya. Ada hak comel, ada hak tak comel. Ada hak soleh, ada hak ghairu soleh. Hak soleh apalah? Orang molek. Dia suruh apa? Dia suruh cepat. Nak pergi derah. Hak ni dia tak segi. Kerana dia takut. Bila masuk dalam kubur, milu ala balzah dah. Muka naki mari soal dia nak jawab gapo, dia tak pernah gaji. Dia tak pernah mengaji, tak pernah belajar, tak pernah dengar dia. Nak jawab apa nama? Yang ertinya ceruk dengan sadak. Yang ertinya bisa matau dengan matau. Dia nak jawab gapo, nak jawab tu. Ingat molek ni. Bukan orang tua saja, dak hok muda-muda pun dimaki hari ni. Tak ada kira acan ke siapa dia, kena cedek benda ni. Kena cedek nak ayat tu. Bahaya makan diri kita. Nak ayat tu. Sebab tu tak ada dah. Hani hamba nak tolong siapa pasal ni. Padahal hamba nak cerita lama dah benda ni. Tapi malam ni kita baca nas dia. Baca hadis sendiri. Hamba nak royak tu kesimpulan ya lepas-lepas dah. Kata keadaan kita mati ni lagu ni. Ya. Malam ni kita baca nas dia. Baca hadis, mata hadis yang Nabi kata tu. Diriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri nak ayat kata. Tu. Nabi kata dengar suara dia tu apa? Kullu syai'in oleh tiap suatu. Jadi dengar belaka suara dia tu illal insan, malaikat manusia. Manusia ni Nabi kata tak dengar, Tuhan tak boleh dengar. Nabi kata pula walau sami'aha la sa'iqa. Kalau dapat dengar suara dia tu Nabi kata kalau Tuhan buka telinga fuak kita, ada ngusung pak orang, ada pergi ngata ayat berulik belakang tu, la sa'iqa Nabi kata. Nascaya apa panggil apa? Selak. Pesel, selak la sa'iqa. Rebah tu guling habis licin. Oh amba pun nampak dah. Amah pun nampak nak ayat tu. Kalau dengar suara ning ke. Oh lah hak selak tu selak lagi. Hak luka tak nak kecek dah. Nya lari sungguh dah. Tahauk dah. Jenazah tu duduk tak batas, duduk tak tembok dah. Tidak kan duduk parit, duduk keladi ni. Yang tahauk di fuak pak orang tu handing pung hal dah. Kalau dengar suara sak ni nak ayat kata. Tu Nabi kata kalau dengar nascaya selak. Pesel nak ayat tu. Ni nak ayat tu. Kuat tak kuat, takut tak takut kita. Ini keadaan kita hari kita mati sama royak ni. Dengan molek. Inilah hamba baca nas di malam ni. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Ada nombor 344 dah. Ada nombor hadis ni ada riwayat 2-3 kali dalam apa ni? Dalam hadis Bukhari tu. Tu. Dalam Muslim pun dimaki juga. Yang keduanya kena dengar bila kita tu ditani dalam kubur dah. Bila orang tani kita dalam kubur dah, macam mana keadaan kita dalam kubur pula. Ni nak ayat hadis pula ni. Hadis Bukhari, hadis Muslim juga. Ni hamba nak ayat kepada ibu-ibu, ayah-ayah di hari ni. Tapi kata heran lagi ke habis dah lah, habis. Habis ubat dah lah, pendek kata. Tu nak ayat tu. Ubat lubung makan dah. Semua perai makan dah. Ubat kapung pun habis dah. Bageh pun bageh dah. Mahai mak yung dah. Tak ada dah orang ni. Neraka sebutir dah lah. Duduk tunggu dia. Tak ada dah. Habis ubat nak ayat. Hanya tunggu hidayah Allah Ta'ala. Sebab tu hari ni ibu-ibu, ayah-ayah ingat molek ni. Amba dah ayat Allah. Amba ingat hadis ni pasal Allah. Pasal kaku kaki nak ayat tu. Ni keadaan kita hari mati. Nabi dah ayat ni. Tengok. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah qala bersabda. Nabi ada kata, Nabi ada pesan. Inna ahadakum iza mata. Sesungguhnya seseorang kamu apabila mati. Nabi kata seseorang mung ni, fuak-fuak mung ni, sore-sore ni, bila mati esok, urida alaihi maq'aduh. Ditunjukkan tempat duduk mung tu. Mana dalam kubur lah. Tuhan tunjuk kita tempat kita mati esok, Tuhan tunjuk tempat duduk kita. Maq'ad ni mana tempat duduk.
Tuhan akan tunjuk kita ni, bila kita duduk dalam kubur esok, tunjuk tempat duduk kita. Mana tempat duduk? Tempat akhir kita tu. Muka kita learning, dia tengah berjalan. Nak pergi mana kita ni? Nak pergi syurga. Setiap orang ada ayat syurga belakang. Tanya dia tu pun syurga, tanya dia ni pun syurga. Siapa tanya orang bukit Islam pun nak syurga juga. Tak sih, cuba kata lah neraka. Marah dia. Marah. Tak sih dengar neraka nak ayat tu. Ni, nak ayat tu mutlamak kita. Penghujung kita nak ayat tu. Nak pergi ke syurga. Nak pergi ke syurga. Maka bila kita mati duduk dalam kubur esok, Nabi kata uridah, ditunjuk, dibentang, dipendeng, ditunjuk apa tu tempat duduk kita. Bil ghadawati wal asyi, di waktu pagi sekali, di waktu petang sekali. Berarti 2 kali sehari. 2 kali sehari bila kita duduk dalam kubur esok. 2 kali. Nak tak nak, kena nak. Tak saya tengok, tak saya tengok. Kamu pejam mata. Duduk dalam kubur esok. Tu nak ayat tu. Mata nampak, telinga dengar. Mata nampak, telinga dengar. Ini keadaan kita lagi ke datang. Ini keadaan kita lagi ke datang. Nak royak ni. Faham mak molek. Sidang penonton sekalian. Ibu-ibu, ayah-ayah yang bersama dengan Amor malam ni. Yang bersama dengan Amor malam ni, ingat molek ni. Ni Amor nak cerita, hak kita dah. Bukan hak orang lain. Bukan ada royak orang lain. Bukan ada royak kata orang Australia ke, orang Amerika ke, orang Malaysia ke, orang Brunei ke. Tak. Orang kita bersama-sama. Ni. Orang kita semua. Orang Arab ke, orang mana tak kira lah. Ni hari mati kita nak ayat. Tuhan tunjuk tempat duduk kita. Tunjuk sana itu pagi sekali, petang sekali. In kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah. Jika adalah si mati saat itu, tu min ahlil jannah, dia ni tergulung daripada golongan ahli syurga. Maka Nabi kata fa min ahlil jannah. Maka Tuhan tunjuk tempat duduk sana itu di dalam syurga tu. Kalau dia ni orang nak masuk syurga, dia ahli syurga, Tuhan tunjuk di dalam kubur, tunjuk syurga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Jika si mati saat itu ialah ahli neraka. Ahli neraka. Tak kira dia kafir ke, dia Melayu Islam ke, tapi dia akan masuk neraka ke, maka Tuhan Nabi kata fa min ahlin nar. Maka Tuhan tunjukkan neraka ke dia. Tu. Bila Tuhan tunjuk dah pagi petang, dengar suara yuqalu, dikatakan. Ada diroyak. Haza maq'aduka. Inilah tempat dudukmu lagi akan datang. Tu nak ayat tu. Ada dengar suara dalam kubur tu. Dia kata kena, itulah tempatmu nak perginya. Tu tempatmu nak pergi tu. Kalau Tuhan tunjuk gambar syurga, alhamdulillah. Malaikat akan royak kita kata, itulah tempatmu nak pergi tu. Gambar syurga. Nampak macam kita tengok lakon. Macam kita tengok tarotak di hari ni. Macam kita tengok TV dah. Tu nak ayat. Pagi sekali, petang sekali. Allah tak puas lah. Tak puas. Nampak dah hadiah yang Tuhan nak hadiah kita. Rawan yang Tuhan nak kita nampak dah. Ni nak ayat. Masa dalam kubur ni, lama lagi nak pergi syurga tu. Tapi kita tengok dah. Kita menyaksi dah ketika kita duduk dalam kubur. Jadi kita reti dah kata aku ni akan masuk syurga lagi ke datang. Gembira belai-belai dah ketika kita duduk dalam kubur. Ni ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu. Sebab tu hari ni ayah kita hak meninggal dah. Ibu kita hak meninggal dah. Tak tahu dah hari ni dia dah tengok gambar rega apa. Pasal dia tengoknya pagi petang. Nabi dah ayat gini dah. Ni Nabi cerita dah. Pagi petang duk dengar. Duk tengoknya. Duk tengoknya. Bila nak beradu gambar ni bila ni? Nabi kata, hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah. Sehingga Allah Ta'ala bangkitkan engkau. Apa tu? Tu. Yaumal qiyamah, di hari kiamat esok. Yang ni nak ayat tu, bila lah berlaku kiamatnya, maka Allah Ta'ala pun beradulah gambar tu. Tak tengok dah lah. Padahal tak tengok pun kita nak bangkit dah. Kita nak pindah daripada kubur, nak bangkit ke mahsyar pula. Nak jalan ke mahsyar pula. Habis dah kubur. Habis dah kita. Bangkit dah tak ada dah. Padahal gambar tu beradulah. Ni lama tak lamanya kita duduk dalam kubur, kita duduk menyaksikan tempat duduk kita. Gambar yang Tuhan akan tunjuk kita.
Sini kita boleh cerita apa nak cerita kata. Nak cerita kata setiap orang hamba ko, ibu bapa ko, sidang penonton sekalian. Nak ayat tu. Nah, kita boleh tahu dah nasib kita ni nak ke syurga ke neraka ketika kita duduk berada dalam kubur dah. Ketika kita berada dalam kubur ni kita boleh tahu dah kata nasib kita ni neraka ke syurga. Buntung ke celaka. Gembira ke kecewa nak ayat tu. Ini kita boleh tahu dah. Bukan nanti berjalan daripada masa titi siratal mustaqim jatuh baru tahu kata neraka. Dah. Ini nak ayat. Sebab tu Nabi pesan nak lepas kita syurga. Nak lepas kita daripada kubur. Nabi suruh comel sekali untuk kita duduk dalam kubur esok. Kerana kubur ni persinggahan pertama untuk nak menentukan nasib kita lagi akan datang. Ini ibu-ibu, ayah-ayah tak ada dah. Ini hamba cerita habis-habis dah. Sebab tu orang dalam kubur ni dia minta nak klik tu dah tu. Waktu ada cerita dalam surah Fatir tu ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Tu, mereka itu duk melaung-laung di dalamnya dalam kubur. Tu ada ayat. Orang apa ni? Orang hak nak masuk neraka dia tengok gambaran dia saat itu dia duk melaung dah. Dia berjerit dah dia. Dia tengok gambaran neraka Tuhan tunjuk ke dia. Kata, mung ni tempat mung ni. Tempat mana duduk lagi. Haza maq'aduka. Ini dah tempat dudukmu lagi ke atas. Gena dia kecewa dah. Tu. Sebab tu dia kata gena. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Hei Tuhan kami. Waktu biklah kami daripada kubur ni. Lepas tu kami nak klik kapung kami dah. Nak klik apa tu? Nak tengok bini kau, nak tengok kereta kau, nak tengok kebun. Dak, na'mal salihah. Dia janji dengan Tuhan kata dia nak buat amal soleh. Bukan nak klik main-main dak. Tuhan hidup sekali lagi kalau dia minta Tuhan atas. Pendek kata orang ni duduklah sejik dah. Dia tak keluar daripada sejik. Keluar sejik tu dia berak ya. Dia akan berterusan lah ibadat dia. Kerana dia yakin dia tengok dah dalam kubur. Sebab tu dia minta nak klik semula, nak klik kapung semula tu. Dia tak say dah dia kata. Dia nak buat amal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Selain daripada hak kami buat dulu tak say dah. Tak say buat dah. Baik dulu tak say dah. Pesen dulu tak say dah. Tak say dah. Dulu kami tak semaya. Dulu kami tak padu dengan agama. Kami tak say dah. Kami nak buat amal soleh dah. Ni kata-kata rayuan ahli kubur. Nak ayat tu. Ni ibu-ibu bapa-bapa tak ada dah kita. Tapi kalau kita basuh kedai sehari dua ni dah. Kita basuh hanalai sehari dua ni dah. Ni nak ayat tu. Mung sedap, mung bahasa takabur, bahasa besar hati, sehari dua ni ada. Bila mung berada dalam kubur ni keadaan kita nak ayat tu. Tak ada pilihan lain. Tak ada pilihan lain nak ayat. Pesening dah Nabi royaknya. Pak kita nak pergi ke mana? Ibu-ibu ayah nak ayat tu. Ni pocik-pocik nak ayat tu. Mana beken kita hari ni? Mana kedai kita hari ni? Mana gapo sekarang yang nak lawat Allah Ta'ala mana? Tak ada dah. Ini tak perlu sekali di hari ini ayat tu. Sebab tu Nabi kita sangat-sangat lembut mengajakkan manusia tadi buat baik. Nabi kita lembut nak ayat tu. Bashir. Suruhlah royak lembut-lembut ajak orang buat kebajikan. Jangan duk balah. Jangan duk tekan, jangan duk balah lah, jangan. Ya Nabi kita Allahu Akbar. Tengok masa dia berdakwah lagu mana. Orang buat nyanyo gilah nak ayat. Tak apa. Karena dunia bukan matlamat kita dak. Akhirat. Amo akan pergi sana pocik-pocik weh. Sikit lagi amo tak ada dah dalam kaca ni. Dalam kaca TV, dalam kaca handset kita ni tak ada. Dalam YouTube tak ada dah. Ayat tak ada. Amo pindah duduk sana, duduk lain dah. Duduk di Nesa dua putung tu dah. Demo pun di Makia akan duduk situ belakang ingat molek. Ibu-ibu, ayah-ayah hari ni ayat. Sebab amba kata khairat jariah ni banyak. Khairat jariah ni banyak hari ni. Orang ada pitih tu hari kemuliaan dia di dunia ni ayat tu. Boleh puluh-puluh ribu sebulan. Boleh beratus ribu sebulan mun ayat. Allah, builah sejid. Builah pondok. Builah sekolah tahfiz. Builah pada anak yatim sepuas-puas hati mun ayat tu. Musanggalah anak yatim beratus-ratus orang sekalipun kalau mu mampu mun ayat tu. Tak ada dah kemuliaan mung ayat tu. Bila orang usung mung duk tah mengusung gi kubur Allahu Akbar. Kalau mu melia lah. Kalau mu melia Tuhan melia lah kepadamu. Tapi kalau mu tak melia harta yang Tuhan beri padamu tu sia-sia saja mu duk
isikan hawa nafsumu saja, maka mu akan susahlah selama-lama. Mu duk minta Tuhan, bila mu duk lai kubur mu selalu duk minta Tuhan nak klik. Ya Allah Taala, aku klik kampungku semula, ya Allah. Ya Allah, aku tak sedah, ya Allah. Sebab tu di ayat lain Tuhan ada cerita orang kafir ke? Nah, ada surah Sajadah ayat yang ke-12 je. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dah orang kafir bila tengok neraka duduk depan dia, bila tengok gambaran dalam kubur Tuhan pandang dia neraka. Tu ayat kata. Tu. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Orang kafir ni bila tengok neraka duduk depan dia nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dia iling kepala. Siap dah lah. Ni orang kafir di akhirat esok. Orang kafir yang mana dia tak masuk Islam di hari ni. Bahkan dia musuh Islam di hari ni. Boleh sesat lah. Dia akan iling kepala. Tuhan ayat dah. Nakisu ru'usihim. Duk pusing kepala mereka itu. Yang kita panggil duk iling kepala. Siap dah lah. Agama ku ya lah dah. Agama ku betul dah. Siap dah lah. Ni keadaan orang kafir di akhirat esok. Lepas pada tu dia kata kena, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Tuhanku, aku nampak dah, aku dengar dah. Tak dengar apa lagi, tak nampak lagi, jangan dapat dah neraka. Dengar dah suara orang tepik dalam neraka nak ayat tu. Ni Tuhan nak ayat. Farji'na na'mal salihah, hattalah aku klik ke dunia kampungku semula, aku nak buat amal soleh dah. Inna muqinun, aku yakin dah ya Allah. Yakin apa lagi dah, duk tepat dah. Tuhan tak hantar kelik dah nak ayat keadaan kita lagi ke datang. Ni ibu-ibu, ayah-ayah, pak cik panggil semua nak ayat. Ni abang-abang adik-adik kita nak ayat tu. Tak kira seluruh amal ayat ni seluruh. Secara umum nak ayat tu. Ni keadaan kita. Pak kita kedai best secara mana? Kita cakap secara mana? Nak ayat tu. Hari ni tak apalah, sikit lagi orang bahaya kita nak ayat tu. Tuhan bahaya kita, malaikat jijak kita nak ayat. Tak ada dah hari yang paling sedih, yang paling pedih sekali azab yang kita terima daripada Allah Ta'ala. Hari ni ujian Tuhan, ya sakit. Sakit tu sakit ni gelepar bercakap dah. Tapi akhirat esok dalam neraka lebih lagi. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali api neraka nyala selam makan kita, maka luruhlah daging-daging, masuk habis daging. Blok. Hancur. Tak tahu tak punggung duduk mana, paha duduk mana, kepala duduk mana, perut duduk mana, tahu dah. Hancur, gerak. Ni kepanasan api neraka. Tapi Tuhan ayat dah, badalnahum juludan ghairaha. Kami gantikan kulit lain pula. Yang itu Tuhan jadi lain pula. Bila hancur jadi. Ni keadaan kita dalam neraka. Ni keadaan orang duduk dalam neraka. Hancur jadi. Sayyidina Ali kata kan, aku dengar Rasulullah ayat kata, sejar 100 kali hancur, 100 kali jadi. Ni ibu-ibu, ayah-ayah. Hancur 100 kali sejar. Hancur 100 kali nak ayat tu. Hancur berang. Duk start jadi pula. Imam Qurtubi dah tafsir dia kata apa? Kulit ahli neraka putih macam kertas dah. Gena putih macam kertas. Dia kata kerana kulit baru semua. Buah hancur tu jadi pula putih kulit. Kita hari ni kulit hitam kena bakar di matahari. Tubik di ke laut, kena matahari, kena air laut, Allah hangus habis. Duk dalam neraka esok, nak ayat atas kulit putih, kulit baru semua. Ni keadaan Tuhan duk royak dalam Quran dia sendiri, keadaan manusia dalam neraka lagi ke atas. Tu fikirlah. Amal nak ajak mikir bersama-sama hari ni, tak ada dah. Orang kaya buatlah kebaikan, kerana peluang bagimu tak ada. Okat. Orang susah, buat amal lah lebih banyak. Jangan malah berzikir, baca Quran, tolong orang tu, tolong orang ni. Kita tak ada nak buat masjid, kita tolong dengan orang. Gaul seming. Tu nak ayat kata, tak ada kira, pandai jaga apa nama, buatlah sedekah jariah. Sedekah jariah, tak ada dah. Benda tu hubak kita dunia juga akhirat. Tu ibu-ibu, ayah-ayah yang mana amba boleh pesan pada malam ni, untuk diri amba dan keluarga amba dan juga saudara-saudari, kawan sahabat amba semua. Seluruhnya, umumnya, umat Nabi Muhammad nak ayat tu. Ini supaya kita mikir, supaya kita ambil pendirian kita di dalam hidup kita dunia, menempuhi cabaran Allah Ta'ala nak menuju ke alam akhirat lagi ke datang.
Itulah lebih kurang malam ni nyo. Amo boleh pesan Qadatul malam ni. Amo rasa sangat-sangat penting benda ni. Amo nak siapa nak faham betul-betul. Masuklah hati sore-sore. Dan masuk benda ni dia tak sombong dengan orang. Dia tak berasa ego dengan orang. Tak berasa betul dia takabur besar tak. Kalau orang kaya pun merendah diri. Apatah lagi orang miskin. Tak ada sifat-sifat yang orang tak kena, tak ada. Sifat-sifat yang Tuhan tak kena, tak ada. Sifat mazmumah tak ada. Ada sifat mahmudah. Sifat yang terpuji no ayat. Orang kena belaka-belaka. Tak payah. Royak patah pun dia heran dah. Kita nak lagu tu hari ni ayat tu. Suka tolong orang gapo. Tak ada kena minta tolong apa. Dia tengok tu bahasa nak tolong dah. Bukan nanti orang padah dah. Hak ni hak kita nak sekali dalam hidup kita. Itulah sekadar ibu-ibu ayah-ayah malam ni. Amba rasa penuh hati. Penuh hati. Itulah. Maka amba sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.